Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Penjawat awam terus menerus ya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kita dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Bermula dari hari kemarin sehinggalah hari ini, rakyat Malaysia, penjawat awam khususnya, ucap terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Kenapa? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan satu lagi sahabat semua, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ya membawa cucu-cucu beliau ke kedai mamak, kedai mamak ya, ke kedai mamak, tetapi yang kepanasan ini walaun-walauntit pula sahabat-sahabat semua. Tidak tahulah apa saja yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, walaupun untuk melayani cucu-cucunya. Tetapi walaun-walauntit ini, sitro-sitro pembangkang ini pula yang kepanasan. Mulailah mereka membuat cerita dan membina persepsi buruk kepada Perdana Menteri kita. Jadi apapun sahabat semua, saya ingin membawakan anda apa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita sehingga walaun-walauntit ini kepanasan. Hanya kerana beliau membawa anak ataupun cucu beliau, Datuk Seri Anwar, ke kedai mamak. Jadi dalam masa yang sama juga, netizen rakam kelibat Perdana Menteri kita lepak mamak dengan cucunya. Itu dia. Jadi satu video yang menarik perhatian ramai memaparkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita sedang meluangkan masa bersama dengan keluarganya di sebuah restoran mamak. Kelibat Perdana Menteri berjaya dirakam seorang pengguna media sosial yang ketika itu berada di restoran tersebut. Di sela masa sibuknya, Datuk Seri Anwar sempat meluangkan masa bersama dengan anak dan juga cucunya. Itu dia. Dan katanya kami semua terkejut. Tiba-tiba Perdana Menteri dan keluarga duduk meja sebelah dekat mamak. Tulis caption pada video yang dimuat seorang pengguna media sosial. Dalam rakaman itu, pengguna tersebut memberitahu bahwa bapaknya amat meminati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bapaknya juga menyapa Anwar sebelum Anwar mengajak individu itu untuk duduk di sebelahnya. Perkara itu juga membuatkan mereka sekeluarga terkejut kerana dipelawah Perdana Menteri untuk duduk di sebelah. Ayah nak bergambar dengan idolanya. Tiba-tiba Datuk Seri jemput ayah duduk sebelahnya. Akhirnya impian jadi realiti, kata individu yang menggunakan akaun SYXQR. Sementara itu, menjengak ke ruangan komen, ramai yang terasa kagum melihat bagaimana rakyat biasa mudah mendekati Perdana Menteri tanpa perlu protokol. Tengok akhlak Perdana Menteri kita. Dia layan orang macam mana, siap tarikan kursi bagi orang duduk, kata Zikri. Dan seorang lagi berkata, comel je Perdana Menteri lepak mamak dengan cucu dia, kata yang lain. Siap tolong tarik kursi itu. Semoga PMX sentiasa dalam rahmanya, kata atau tulis individu lain. Video itu sehingga kini sudah mencecah, meraih lebih 25k tanda suka dengan ribuan komen ditinggalkan. Itu antara video yang sedang tular di media sosial, sahabat-sahabat semua. Tidak sangka mereka ni duduk kedai mamak ya untuk enjoy minum, makan dan sebagainya. Tiba-tiba Perdana Menteri pula datang dengan anak-anak, dengan cucunya untuk makan di kedai mamak. Jadi inilah Perdana Menteri kita, sahabat semua, yang seringkali difitnah, dihina dengan panggilan jelik dan pelbagai oleh walaun-walauntin, lebay-lebay ya, pemimpin-pemimpin daripada PAS Bersatu Gelakan. Tetapi sahabat semua, kita boleh nampak dengan selambanya Perdana Menteri kita berada di kedai mamak, dan ini membuatkan penerimaan rakyat kepada Perdana Menteri kita hari ini semakin meningkat dan begitu menyayangi Perdana Menteri kita. Dan ramai yang berdoa supaya Datuk Seri ini sentiasa sehat untuk menjaga dan mengetuai pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani pada hari ini. Bukan itu sahaja sahabat semua. Walaupun diperlekehkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila membuat pengumuman untuk menaikkan gaji penjawat awam, ada di antara mereka Mahathir Mohamad, termasuklah ahli parlimen pembangkang seperti ahli parlimen Machang, yang menyatakan kononnya perkara ini belum diluluskan. Beranikah Anwar sedangkan rang undang-undang ini belum diluluskan, mungkin tidak diluluskan. Begitulah
kenyataan-kenyataan pihak pembangkang yang cuba dan tidak bersetuju untuk kenaikan gaji penjawat awam ini. Tetapi akhirnya sahabat semua, selepas 12 tahun perkara ini belum dilaksanakan dan tidak dilakukan, penjawat awam menarik nafas lega, bersyukur kerana menerima kenaikan gaji pertama hanya selepas 12 tahun ini. Jadi itu antara kenyataan media yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi penjawat awam yang memilih sistem saraan perkhidmatan awam begitu gembira menerima kenaikan gaji pertama selepas pelarasan yang sudah 12 tahun tanpa semakan. Sebelum ini Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal serta gerombolan walau di TikTok memperlekehkan Kerajaan Madani atas pelaksanaan pelarasan gaji itu. Sebaliknya, pelarasan gaji sebanyak 15% seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan Ogos yang lalu telah menghadiahkan senyuman kepada kira-kira 1.6 juta penjawat awam pada masa ini. Rata-rata penjawat awam melahirkan rasa gembira dan bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Madani atas pelaksanaan pelarasan gaji itu. Lebih-lebih lagi bagi kalangan penjawat awam yang sudah mempunyai anak yang sedang bersekolah. Mereka termasuk pesara kerajaan berpendapat pelarasan gaji yang dinikmati kini dapat mengurangkan beban kewangan masing-masing. Dan mengulas kenaikan gaji penjawat awam yang pernah diperoleh pembangkang, yang diperlekehkan pembangkang, pemerhati politik seperti Amir Hamzah berkata, PMX terbukti berupaya melakukannya walau negara mempunyai hutang mencecah 1.5 triliun ringgit ketika mengambil alih kerajaan. Fahamkan sekarang mengapa beliau mendapat anugerah. Yang pertama, antara Menteri Kewangan top 4 terbaik dunia pada 1993. Yang kedua, Menteri Kewangan terbaik Asia pada 1996. Dan yang ketiga, Asian of the Year 1998. Dan keempat, satu-satunya Menteri Kewangan yang membentangkan belanjawan surplus untuk 5 tahun berturut-turut, bermula tahun 1993 sehinggalah 1998. Dan yang kelima, satu-satunya Menteri Kewangan yang hutang negara tidak lebih sekitar 100 bilion untuk tempoh 5 tahun ketika menjawat dari 1993 sehingga 1998. Namun hari ini sahabat semua, kerajaan ini meninggalkan hutang yang begitu banyak apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tampuk pemerintahan. Jadi apapun, insya-Allah kata penulis ini, negara akan terus maju dan makmur di bawah kerajaan pimpinan beliau, katanya lagi di platform X, Amir Hamzah. Dan berdasarkan SSPA, pegawai kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan dan profesional yang memilih skim perkenaan akan menerima pelarasan gaji sebanyak 15% secara berfasa, iaitu 8% bagi fasa 1 pada Disember 2024, manakala 7% untuk fasa 2 pada Januari 2026. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi pula, mereka akan menerima pelarasan gaji 7% dengan 4% bagi fasa 1 dan 3% bagi fasa kedua. Menerusi SSPA juga yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Ogos yang lalu. Itu dia. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Kerajaan Madani Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri kita. Bukan hanya cakap kosong sahabat semua, tetapi apa yang diumumkan itu telah pun terjadi. Dan hari ini buktinya betapa ramai yang memberikan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Dan yang siapa yang mendapat manfaatnya ada 1.6 juta penjawat awam. Berterima kasih kerana selama 12 tahun perkara ini tidak pernah dilaksanakan. Tapi hari ini Datuk Seri berjaya melakukan, walaupun diperlekehkan oleh pihak pembangkang, walaupun diperlekehkan oleh Mahathir Mohamad, walaupun diperlekehkan oleh Wan Ahmad Faizal, Ahli Parlimen Machang yang begitu yakin rang undang-undang ataupun rang kenaikan gaji penjawat awam ini tidak akan berjadi luluskan. Tapi akhirnya sahabat semua, bukan saja tidak berjadi luluskan, tapi ianya telah pun bermula bulan ini, Disember 2024.
tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita. Jadi apa komen anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.